Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah seperti biasa pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kita di dalam kitab Fathul Qarib karangan Al-Imam Ibn Qasim Al-Razi. Dan kita telah pun ini masuk pada kitabun nikah, yakni bab ini berkenaan dengan pernikahan. Dan pada minggu yang lepas kita sedang ini membicarakan pada pendahuluan ini bagi bab ini, yang mana penulis ini membicarakan berkenaan dengan hukum ini pernikahan. Dan beliau mengatakan yakni hukum ini pernikahan adalah daripada sunnah bagi mereka-mereka yang ada kemampuan ini untuk melakukan pernikahan, yang mereka ada kemampuan untuk membayar mas kahwin, dan begitu juga dengan nafkah, dan begitu juga yang ini dengan pakaian dan sebagainya. Dan selepas itu ini penulis membicarakan yang ini berkenaan dengan berkahwin dengan orang ataupun wanita hamba. Dan dasar ini dalam Islam diharamkan seseorang Muslim yang merdeka berkahwin dengan wanita hamba, dan ia tidak dibolehkan. Asalnya ia tidak dibolehkan. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu berada dalam keadaan yang mana dia tidak dapat mencari wanita yang merdeka, misalnya di tempat itu tidak ada wanita yang merdeka, dan dia takut kalau dia tidak melakukan pernikahan akan terjebak dalam zina, ataupun wanita merdeka wujud dalam kawasannya akan tetapi terlalu mahal, yang mana dia tidak ada kemampuan untuk bernikah dengan wanita yang merdeka, yang mana kalau sekiranya dia tidak melakukan pernikahan maka ditakuti dia terjebak dalam penzinaan. Maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan dia berkahwin dengan wanita hamba. Tapi kalau sekiranya syarat-syarat ini tidak wujud, maka tidak dibolehkan bagi seorang lelaki merdeka berkahwin dengan wanita hamba. Jadi insya-Allah taala kita kembali ini kepada kitab kita. Jadi kita lihat ini di sini daripada mana kita berhenti pada minggu yang lepas. Selepas itu ini penulis ini membicarakan berkenaan dengan hukum yang melihat ini wanita. Hukum yang melihat ini wanita. Bagi lelaki untuk melihat wanita. Ini yang beliau mengatakan wa nadharu rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrub. Yani penglihatan seorang lelaki kepada wanita ada 7 jenis. Penglihatan seorang lelaki kepada wanita ada 7 jenis. Sebenarnya. Yang ni apa maksudnya? Yang ni maksudnya sekarang yang ni kita seorang lelaki dan dia melihat ini kepada wanita. Maka penglihatan seorang lelaki kepada wanita ni ada 7 jenis penglihatan ataupun keadaan. Maka beliau mengatakan yang pertama, ahaduha, bagi mereka yang tidak ada kitab ini bolehlah ya. Yang ni kitab ini dalam bahasa Arab, dia ada kitab yang terjemahan dalam bahasa Melayu. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang kitab tersebut ini ditulis ini di depan ni, ini fikih idola. Dan wallahualam saya rasa di Haji Hashim masih dijual ataupun toko warisan di Juchat dulu jemaah kita yang ini beli daripada sana. Ala kulli hal, maka penulis ini mengatakan nadharuhu walau kana syaikhan hariman ajizan 'anil wati ila ajnabiyatin ghairi hajatin ila nadhariha. Ini saya rasa minggu lepas kita telah membicarakannya. Yang pertama sekali penulis ini membicarakan ini berkenaan dengan penglihatan ini seorang lelaki ini kepada seorang wanita. Penglihatan ini seorang lelaki ini kepada seorang wanita tanpa hajat, dan wanita tersebut adalah watin ajnabiyah. Yang dimaksudkan ajnabiyah adalah wanita yang bukan mahram. Wanita ini yang bukan mahram. Kalau sekiranya tidak ada hajat, maka diharamkan seseorang itu melihat kepadanya. Walaupun kana syaikhan, ini penulis yang mengatakan walaupun dia seorang yang tua. Yakni seorang lelaki tua, yakni misalan dia lihat ini kepada yakni seorang wanita yang ajnabi, walaupun dia sudah tak boleh lagi melakukan persetubuhan dan sebagainya, maka tetap ini diharamkan. Ini ditekankan oleh penulis ini di sini.
Selepas itu beliau mengatakan fa in kana li nadharil hajati ka syahadatin 'alaiha jaza. Tapi kalau sekiranya dia mahu yang melihat disebabkan ada maslahat, yang mana penulis ini memberikan misalan seperti bersaksi ka syahadatin. Dia nak melakukan penyaksian ke atas wanita tersebut. Misalan dia lihat yang wanita itu melakukan zina dan dia menjadi saksi yang ke atas perkara tersebut, maka dibolehkan yang baginya untuk dia melihat yang kepada wanita itu, sebab di sini kita mengatakan dia mahu melakukan satu penyaksian. Dia mahu yang melakukan yang satu penyaksian yang ke atasnya, maka ini dibolehkan. Tetapi kalau sekiranya dia tidak ada hajat yang misalan, yakni seperti satu orang ini dia lihat ini kepada wanita sahaja, yakni tanpa ada hajat, maka ini diharamkan dalam Islam. Walaupun bila kita dengar benda-benda seperti ini, kadang-kadang zaman sekarang ini susah ini kita nak bayangkan, disebabkan masyarakat yang kita tinggal di dalamnya sangat ini mudah yang ini melihat ini kepada wanita. Dia sudah menjadi yang ini satu perkara yang kita melaziminya. Jadi kita tidak merasakan akan kesalahannya. Kalau kita balik ini kepada hukum agama Islam, maka kita akan mendapati sebahagian ini perkara yang kita biasa yang ini melakukannya, maka pada hakikatnya itulah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mungkin ini kita tidak menyedarinya dan kita tidak mengetahuinya. Jadi apabila kita mempelajari, maka insya-Allah Taala kita meletakkan keazaman untuk kita melaksanakan dan mengamalkan insya-Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Selepas itu ini penulis ini mengatakan yang kedua, awasani. Jadi jenis yang pertama secara khulasa ataupun secara rumusan, penglihatan seorang lelaki yang ajnabi, yang tidak ada mahram kepada wanita yang bukan mahram tanpa hajat, maka ini diharamkan. Ini adalah yang pertama, melainkan yang ini ada maslahat seperti mana kita mengatakan. Yang kedua, nazaruhu ay ar-rajuli ila zaujatihi wa amatihi. Penglihatan jenis yang kedua adalah penglihatan seorang lelaki ini kepada isterinya ataupun hamba sahayanya yakni wanita, ya, hamba wanitanya. Maka fayajuzu an yanzura min kullin minhuma ila ma 'ada al-farji minhuma. Maka hukumnya adalah dibolehkan ini bagi seorang lelaki untuk melihat aurat isterinya, yakni seluruh yakni badan, begitu juga dengan hamba yakni sahayanya. Tapi di sini penulis ini mengatakan illal faraj, yakni kecuali illal farj, kecuali kemaluannya, yakni kecuali yakni kemaluan wanita ataupun kemaluan hamba sahih. Dan selepas itu ini beliau mengatakan ammal farj fayahumu nadharuhu wa hadha wajhun dha'if. Dan dia mengatakan melihat ini kepada faraj yakni wanita walaupun isteri haram ini hukumnya. Dan pensyarah yakni al-Imam Ibn Qasim, yakni dia mengatakan ini adalah pendapat ini yang lemah. Pendapat ini yang lemah. Wal asah, ini dia mengatakan pendapat ini yang dipilih di antara para ashab, jawazun nadhari ilaihi lakin ma'al karaha. Yakni pendapat yang dipilih dan ini adalah pendapat yang mu'tamad, seperti mana al-Imam Baijuri misalan dalam hasyiah bagi Ibn Qasim, beliau mengatakan hada mu'tamad, yakni ini adalah pendapat yang dipegang dalam mazhab al-Imam Syafi'i, iaitu melihat yakni kepada faraj, maka hukumnya adalah makruh dan bukan diharamkan. Tapi sebahagian yang ulama ini mengatakan diharamkan, dan itu adalah pendapat ini yang lemah. Yang ketiga, wasali. Saya rasa di sini yang kita berhenti minggu lepas. Wasalis ini yang ketiga, dia mengatakan nadharuhu ila zawati maharimihi, yakni penglihatan seorang lelaki kepada wanita-wanita yang mahram dengannya. Binasabin, sama ada mahram dalam segi nasab, seperti mana kita mengatakan kedua ibu bapa ke atas, yakni datuk kita dan nenek kita dan moyang semua, yakni ibu bapa kita yang ni ke atas, semua adalah kita punya nasab. Ini kita panggil usul. Selepas itu kita ada furu', anak kita, anak lelaki kita, anak perempuan kita dan anak-anak mereka, cucu cicit, ini semua adalah kita punya mahram. Ini adalah furu'. Jadi kita ada atas, ini kita ada bawah, dan kita ada tepi hawashi. Kita ada tepi yang ni sebelah adik-beradik bapa kita, adik-beradik mak kita. Ini adalah kita punya makcik dan kita punya pakcik. Dan selepas itu
dan selepas itu anak yang ni kepada adik-beradik kita. Kita ada kita ada kita ada pakcik dengan makcik, sebelah mak dan sebelah bapak. Selepas itu adik-beradik kita. Selepas itu anak kepada adik-beradik kita. Jadi kita ada pakcik dan makcik, dan kita ada adik-beradik, dan selepas itu kita ada anak-anak mereka. Nampak tak? Kita ada anak-anak mereka. Jadi ini semua dikirakan ini sebagai kita punya mahram. Jadi anak saudara kita adalah mahram kepada kita. Makcik dan pakcik kita, sama ada mereka seibu sebapa, ataupun yang ni sebapa, ataupun seibu. Sama juga dengan adik-beradik kita, sama ada mereka adik-beradik kandung, ataupun adik-beradik sebapa, ataupun adik-beradik seibu. Mereka adalah mahram kita. Jadi ini adalah dalam segi nasab. Selepas itu juga kita ada mahram dalam segi penyusuan. Yakni misalan isteri kita memberikan susuan kepada seorang bayi, maka sekarang kita menjadi mahram kepada bayi tersebut. Kalau kita lelaki, bayi itu perempuan misalan, sekarang ini adalah anak susuan kita. Betul ke tidak? Ini adalah anak susuan kita. Isteri kita adalah ibu susuan baginya. Anak-anak kita adalah adik-beradik susuan ini kepadanya. Bapa dan ibu kita adalah nenek ini susuan, ataupun datuk ini susuan ini baginya. Begitu juga ini dengan makcik ini dan pakcik kita, maka dia adalah mahram ini baginya berdasarkan dengan hadis Nabi SAW. Apa yang dikirakan sebagai mahram dalam segi nasab dikirakan mahram dalam segi susuan. Jadi dia punya urutan sama yang ini dengan mahram dalam segi nasab. Ataupun yang ini penulis yang mengatakan musahara. Saya rasa minggu lepas saya telah membicarakan ini. Musahara yang ini maksudnya mahram dalam segi perkahwinan. Kita ada misalan mak mentua, anak mentua, anak mentua, dan begitu juga mak tiri, yakni bapa kita berkahwin dengan seorang wanita misalan, dan ada berlaku persetubuhan, maka kita adalah mahram ini dengan wanita tersebut. Itu dikirakan sebagai ibu tiri kita. Dan begitu juga anak tiri, yakni anak kita, menantu. Anak lelaki kita berkahwin dengan seorang wanita, maka dia menjadi mahram ini kepada kita. Dan begitu juga kalau sekiranya seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita dan dia ada anak perempuan misalan, maka anak perempuan itu adalah anak tiri. Dari kesemua ni yang kita ada 4. Wa amatihi, begitu juga wa amatihi al-muzawwajah, yakni melihat yakni kepada kita ada apa kita mengatakan melihat yakni kepada mahram, dan melihat yakni kepada hamba sahayanya yang sudah berkahwin. Melihat yakni kepada hamba sahayanya yang sudah berkahwin. Apa yang dibolehkan, dia mengatakan fayajuzu fi ma ada ma baina surati wa rukbah. Jadi bagi mahram, sama ada mahram dalam segi nasab, mahram dalam segi susuan, mahram dalam segi perkahwinan, dan begitu juga dengan hamba sahaya wanita yang sudah berkahwin, maka dibolehkan bagi lelaki tersebut ini untuk melihat kepada badannya, melainkan apa-apa di antara pusat ini dengan lutut. Jadi saya harap kita boleh faham ini insya-Allah. Jadi berkenaan dengan mahram ini, misalan kalau orang menanyakan kepada kita misalan bagaimana yakni seorang wanita dengan adiknya lelaki ataupun adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan ini, misalan seorang lelaki dengan makciknya, seorang lelaki dengan anak saudaranya. Jadi mahram yakni aurat mereka ini di mana? Maka minimum ini auratnya adalah apa-apa di antara pusat ini dengan lutut. Dan ulama kita ini mengatakan dibolehkan seseorang itu melihatnya, melainkan yakni dia menimbulkan yakni syahwat yakni dan fitnah, maka tidak dibolehkan. Ini kita mengatakan kalau sekiranya dia tidak menimbulkan apa-apa syahwat ataupun dia tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya, maka tidak diharamkan yakni ke atas seorang ini apabila yakni dia melihatnya. Jadi ini adalah jenis yakni yang ketiga. Yang keempat ini beliau mengatakan kita sedang baca ini syarahnya ya, bukan. Jadi ini yang dia mengatakan di sini, kita lihat di sini. Ini yang seperti mana saya mengatakan tadi, melihat ini kepada astagfirullahaladzim nanti. Sebab itu dia mengatakan fayajuzu an yanzura fi ma ada ma baina rukbati surati wa rukbah wa amma alladhi bainahuma fayahrumu nadharuhu. Yani apa-apa di antara pusat ini dengan lutut maka diharamkan seorang itu melihat kepadanya. Sekarang ini kita pergi kepada yang keempat. Dia mengatakan warabi'. Kita lihat di sini ya. Warabi' ini yang keempat, dia mengatakan an-nadharu ila al-ajnabiyyati li ajli hajatin nikah. Yakni penglihatan seorang lelaki kepada seorang wanita disebabkan yakni dia mahu yang berkahwin dengan wanita tersebut. Ya, dia mahu yakni
dia mahu ini berkahwin dengan wanita yang ini tersebut. Fayajuzu li syakhsi 'inda 'azmihi 'ala nikahi imra'atin an-nadharu ila al-wajhi wal kaffaini minha zahiran wa batinan. Maka dibolehkan bagi seorang lelaki kalau dia nak berkahwin, misalnya dia ada niat nak berkahwin dengan wanita ini, maka disunatkan yang baginya untuk melihat muka wanita itu. Dan begitu juga dengan telapak tangannya dan atas tangannya, zahiran dan batinan. Yakni maksudnya kedua telapak yang di tangan wanita tersebut. Maka hanya dibolehkan dua tempat ini sahaja. Melihat yang ini kepada muka dan melihat yang ini kepada tangan. Kenapa? Apa hikmahnya? Nabi SAW dia memerintahkan ini seorang sahabat ini misalnya yang nak berkahwin untuk melihat kepada muka wanita dan juga ini kepada tangannya. Apa sebabnya? Taib. Yang pertama, apabila seorang itu nak berkahwin, melihat ini kepada muka ini, dia dapat ini mengetahui akan rupa wanita tersebut dan kecantikannya. Jadi dia boleh tahu yang dia tertarik kepada wanita ini. Dia tertarik kepada wanita ini. Sebab ditakuti kalau sekiranya seseorang itu berkahwin dan dia tidak lihat muka, dan ini bercanggah dengan sunnah. Kalau dia tidak lihat muka sama sekali misalnya, dan dia berkahwin, dan selepas itu ternyata yakni muka wanita itu hodoh baginya misalnya, dan dia tidak menyukai dan sebagainya, maka ini boleh menyebabkan masalah yang datang ini selepas pernikahan. Maka Islam ini memberikan penyelesaian ini bagi masalah ini. Jadi dengan melihat ini kepada muka wanita, dia dapat mengetahui akan rupa wanita tersebut, akan kecantikannya, dan dia dapat lihat ini kepada dirinya, sama ada dia tertarik ataupun yang ini dia tidak, ataupun yang ini dia tidak tertarik. Ini adalah berkenaan dengan melihat ini kepada muka. Yang kedua adalah melihat ini kepada telapak tangan dan juga zahir tangan. Hikmah ini daripadanya adalah dia dapat ini mengetahui akan kesuburannya. Yakni sama ada wanita ini dia boleh hamil, dia subur ini, maksudnya rahimnya ini subur ataupun tidak. Maka ini memerlukan ini kepada ilmu. Yang seseorang itu harus ini mempelajari, dan caranya adalah dengan melihat ini urat ini wanita tersebut. Jadi kita boleh bertanya ini kepada mereka yang pakar, yang mana orang yang pakar ini bila dia lihat ini kepada urat sahaja, dia dapat tahu wanita ini boleh melahirkan ataupun tidak boleh, ataupun yang ini tidak boleh ini melahirkan. Jadi itu sebab disunatkan ini baginya ini untuk melihat ini kepada tangannya. Kebiasaannya orang dahulu dan juga diamalkan zaman sekarang ini juga berkenaan dengan melihat ini kepada wanita yang seseorang itu mau berkahwin ini kepadanya. Juga ini daripada kebiasaan adalah dia menghantar ibunya ataupun kakaknya yang wanita untuk melihat ini kepada bakal, yakni isterinya misalnya. Maka ibu dan kakaknya yang memberikan, yang menerangkan kepada lelaki itu akan sifat ini wanita tersebut, bagaimana dengan rupanya, bagaimana dengan tangannya, bagaimana dengan kesuburannya, bagaimana dengan badannya, dan sebagainya. Ini juga ini dibolehkan. Kalau sekiranya seseorang itu takut ini misalnya, kalau dia dah habis ini lihat kepada muka, lihat kepada tangan, dan selepas itu dia reject. Kadang-kadang ini rejection ini dia boleh membawa kepada masalah dan pemusuhan ini dan sebagainya. Satu lagi cara yang ulama kita mengatakan daripada hikmah adalah seseorang lelaki itu misalnya melihat wanita tersebut daripada jauh, dalam keadaan wanita itu dia tidak menyedari, supaya yang ini kita tidak mengecilkan hatinya kalau sekiranya kita tak jadi ini nak berkahwin ini dengannya. Ini adalah daripada perkara yang diamalkan ini sampai hari ini. Misalnya seorang wanita misalnya seorang lelaki nak berkahwin dengan seorang wanita, dan dia takut ini misalnya kalau dia tak cenderung kepada wanita tersebut, maka dia memberitahukan kepada ibu bapanya dan sebagainya, dan ibu bapa ni mengatakan baiklah ini dia bekerja di tempat ini ataupun dia akan berjalan di sini, maka kamu boleh lihat dia, ataupun datang ini kepada majlis kami di rumah dan sebagainya, dan kamu dapat melihat. Jadi itu adalah daripada cara yang ni orang yang ni melakukan ni untuk mengelakkan kalau sekiranya ini berlaku ini apa-apa masalah. Jadi balik ini kepada apa disebutkan oleh penulis di sini. Penulis ini mengatakan dibolehkan bagi seorang lelaki melihat kepada wanita kalau sekiranya ada hajat ini untuk melamar. Kalau sekiranya tidak ada hajat untuk melamar, adakah dibolehkan seorang lelaki nak lihat wanita ni cantik ke tak cantik? Ini balik kepada yang pertama tadi, kita mengatakan diharamkan walaupun diamalkan oleh yakni kata-kata ini masyarakat yang kita tinggal yakni pada hari ini. Selepas itu ini penulis ini mengatakan wa in lam ta'dhan lahu zaujatu fi dhalik.
yakni walaupun yakni seorang yakni isteri yang ini tidak mengizinkan bagi penglihatan itu. Wa yanzuru minal amati ala tarjihin Nawawi inda qasdi khitbatiha ma yanzuruhu minal hurrah. Begitu juga yakni apabila yakni seseorang itu yakni nak berkahwin dengan seorang perempuan yakni hamba yakni misalan, maka sama juga yakni dia melihat ini kepada muka dengan telapak tangan. Dan penulis ini mengatakan ini adalah tarjih daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mentarjihkan, ini maksudnya mengatakan ini yang pendapat ini yang dipilih, iaitu seorang ini melihat ini kepada muka ini dan telapak tangan. Taib. Jadi dia tidak ada beza yakni di antara seorang hamba yakni dan seorang yakni wanita, yang merdeka. Sekarang ini kita pergi yakni kepada yang seterusnya. Yang seterusnya adalah yang kelima. Penulis ini mengatakan yang kelima dia adalah an-nazaru lil mudawah, yakni melihat kepada yakni seorang wanita untuk mengobatinya. Dan zaman sekarang misalan banyak orang yang menanyakan, misalan seorang wanita jumpa kepada tabib, doktor, adakah dibolehkan bagi doktor melihat ini kepada sebahagian daripada badan yang sakit ini misalan? Dibolehkan ataupun tidak dibolehkan? Misalan kalau dia nak melahirkan anak, adakah dibolehkan ini bagi doktor ini melihat ini kepada auratnya? Maka di sini penulis ini mengatakan ini di sini yang kelima adalah melihat ini kepada aurat ini wanita bagi seorang ini yang merawatinya. Maka dia mengatakan fayajuzu nadharu tabibi minal ajnabiyyati ilal mawadhi'i allati yahtaju ilaiha fil mudawah. Dibolehkan bagi seorang doktor untuk melihat ini kepada aurat ini seorang wanita kalau sekiranya dia memerlukan untuk melihatnya untuk mengobatinya. Misalan yakni seorang wanita misalan dia ada penyakit misalan di bahagian peha misalan. Jadi doktor ini dia mengatakan kalau saya tak lihat yakni bahagian badan yang sakit, saya tidak dapat yakni merawatinya. Maka dalam keadaan seperti ini hanya dibolehkan dia melihat yakni kepada bahagian yang sakit. Ini bukan maksudnya dibukakan semua kakinya, tapi hanya yakni dia lihat yakni kepada bahagian yang dia memerlukan yakni untuk melihatnya. Jadi dia mengatakan fayajuzu nazaru tabibi minal ajnabiyyati ila al-mawadhi'i allati yahtaju ilaiha fil mudawah hatta mudawatil farji. Walaupun yakni dia nak merawati faraj yakni wanita tersebut, maka dibolehkan baginya yakni untuk dia melihat yakni kepada farajnya, faraj yakni wanita tersebut. Wa yakunu dhalika bihuduri mahramin aw zaujin aw sayyid, dan dia melakukannya dengan hadirnya suami yakni bagi wanita tersebut. Bukan maksudnya yakni doktor dengan wanita itu berada dalam satu bilik yang tertutup. Ini tidak dibolehkan. Jadi perlu yakni ada mahram ini bersamanya. Jadi di sini penulis ini mengatakan ada mahram. Kalau tidak ada suaminya misalan, adik-beradiknya misalan yakni yang bersamanya. Dan begitu juga dengan tuan ini bagi hamba kalau sekiranya wanita tersebut adalah seorang hamba. Wa alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha. Dan ini adalah perkara yang penting. Penulis ini mengatakan dibolehkan bagi seorang lelaki, doktor lelaki melihat dengan syarat tidak ada doktor perempuan. Tapi kalau sekiranya seseorang itu dia boleh pergi kepada doktor perempuan, dan maka diwajibkan dia pergi kepada doktor perempuan. Tidak dibolehkan baginya untuk dia pergi kepada doktor yakni lelaki. Tapi ini di sini penulis yang mengatakan kalau sekiranya dalam keadaan yang mana tidak ada doktor lelaki, tidak ada doktor perempuan. Seorang wanita misalan yang dia ada sakit yang pada faraj ni misalan, dia tak dapat jumpa dengan doktor perempuan, ataupun dia nak melahirkan anak misalan, tak dapat dari doktor perempuan, maka doktor lelaki yang melihatnya. Dalam keadaan seperti ini, kita memberikan kedepanan kepada doktor lelaki Muslim. Selepas itu yang ini baru doktor lelaki yang bukan Muslim. Jadi pertama sekali adalah doktor wanita yang Muslim. Kalau tidak ada doktor wanita yang bukan Muslim. Kalau tidak ada doktor lelaki yang Muslim. Kalau tidak ada baru doktor wanita, doktor lelaki yang bukan Muslim. Jadi ini adalah turutannya. Yang keenam,
Jadi yang tadi yang kelima. Yang keenam ini penulis mengatakan wasadisu an-nadharu lisyahadati 'alaiha. Yang keenam adalah melihat disebabkan syahadah. Syahadah maksudnya untuk penyaksian. Untuk penyaksian, yakni di mahkamah ya. Seseorang itu dia nak bersaksi dan dia nak tahu sama ada inikah wanita yang melakukan perkara tersebut ataupun tidak. Maka perlu dia melihat kepada muka wanita ini misalnya. Supaya dia bila dia saksi dia mengatakan inilah wanita yang saya lihat itu hari. Tapi kalau sekiranya dia tidak lihat bagaimana dia nak mengetahui, bagaimana dia nak memberikan penyaksian. Jadi dibolehkan dalam penyaksian bagi seseorang untuk melihat kepada wanita yang dia mahu bersaksi ke atasnya. Jadi penulis ini mengatakan fayanzugu syahidu farjaha inda syahadati bizinaha au wiladatiha. Seorang seorang saksi boleh lihat harta kepada faraj seorang wanita kalau sekiranya dia mahu memberikan penyaksian yang wanita ini yang melakukan zina. Seperti mana kita mengetahui berkenaan dengan bersaksi atas penzinaan ini, memerlukan kepada 4 saksi yang melihat kepada perbuatan zina tersebut. Yang dimaksudkan dengan perbuatan zina seperti mana Salman Al-Khattab ini mengatakan seperti celak yang masuk kepada lubangnya. Kepada celak yang masuk kepada lubangnya, memerlukan kepada 4 saksi yang melihat sedemikian. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dia mahu bersaksi yang wanita ini melakukan penzinaan dan dia mahu mengetahui dan dia mengatakan wanita ini yang melakukan penzinaan dan dia melihat kepada bahagian farajnya, maka dibolehkan baginya untuk dia bersaksi dan dalam dia melihat kepada tempat yang dia memerlukan untuk dia bersaksi ke atas wanita tersebut. Jadi kalau sekiranya dia bersaksi atas pertama sekali penzinaan, yang kedua penulis memberikan misal wiladah, yakni seorang wanita yang misalan dia melahirkan anak, selepas itu dia menafikan, dia mengatakan tidak, maka lelaki ini dia nak memastikan yang melahirkan anak adalah wanita ini, maka dibolehkan baginya untuk dia melihat kepada bahagian badan wanita tersebut yang dia boleh melakukan penyaksian ke atasnya. Maka ini yang penulis ini mengatakan di sini fayanzuru syahidu farjaha, hatta lihat kepada faraj wanita tersebut apabila dia memerlukan untuk dibersaksi ke atasnya atas penzinaan ataupun melahirkan anak. Akan tetapi dia mengatakan fa in ta'ammadan nazara li ghairi syahada, tapi kalau sekiranya dia sengaja nak lihat orang ini melakukan penzinaan, dia sengaja nak melihat sebab setakat nak melihat, bukan disebabkan untuk selepas dia nak melakukan penyaksian, maka apa jadi dia mengatakan di sini fasaqa, orang tersebut menjadi fasik sebab dia melihat kepada aurat setakat untuk melihat ataupun setakat untuk melakukan maksiat tersebut. Wa ruddat syahadatuhu, dan penyaksiannya tidak dapat diterima sebab kalau diketahui dia melakukannya dengan sengaja, bukan dengan sebab untuk dia nak melakukan penyaksian ke atasnya, maka penyaksiannya tidak diterima sebab dia sudah menjadi seorang yang fasik, dan seorang yang fasik penyaksian mereka tidak diterima. Awin nazaru lil muamalah, ataupun melihat, penulis mengatakan lil muamalah, yakni dalam bab jual dan beli, misalan dia melakukan jual beli dengan seorang wanita misalan, dan selepas itu wanita tersebut melakukan satu tuduhan ke atasnya, dan dia nak mengetahui adakah ini wanita yang mana satu misalan, maka dibolehkan baginya untuk melihat kepada wanita tersebut untuk memastikan yang dia yang telah melakukan jual beli ataupun dia tidak melakukan jual beli. Ini adalah kalau dia nak melakukan penyaksian atas perkara yang bersangkut paut dengan muamalat, maka dibolehkan bagi seorang lelaki melihat kepada muka wanita tersebut. Lil mar'ati fi bai'in wa ghairihi, dalam jual beli ataupun yang selainnya, yang ada kait mengait dengan muamalat, maksudnya transaksi, ada kait mengait. Sebab bab muamalat ini bukan sahaja bab jual beli, kita ada jenis-jenis yang lain, seperti pinjaman, seperti sewaan dan sebagainya. Begitu juga dengan investment, ini semua adalah daripada bab muamalat. Selepas itu beliau mengatakan fayajuzun nazar, dibolehkan bagi seorang wanita untuk melihat dalam keadaan muamalat seperti yang disebutkan tadi, ai an-nazaru laha, melihat kepadanya, wa qawluhu ilal wajhi minha khassah,
dan melihat yakni kepada mukanya secara khusus. Dan ini balik yakni kepada yarji'u lisyahadati wal muamalah. Dalam syahadah, dalam memberikan penyaksian, dan juga dalam muamalat, yakni dibolehkan dia melihat yakni kepada wanita ini tersebut yakni secara yakni khusus. Selepas itu penulis ini mengatakan as-sabi' was-sabi', yang ketujuh. Yang ketujuh yakni beliau mengatakan an-nadharu ila al-amati 'inda ibtiya'iha. Melihat yakni kepada wanita hamba apabila dia mahu membelinya. Apa maksudnya di sini? Yakni zaman dahulu kita ada wanita hamba. Seseorang yang pergi ke pasar misalan dan dia mahu yakni membeli seorang yakni wanita hamba. Maka yang pertama sekali harus wanita tersebut ini berada dalam keadaan apa yang dikenali sebagai istibra', yakni suci yakni daripada haidnya, untuk memastikan yang dia tidak hamil. Baru yakni seorang itu dia boleh beli yakni seorang wanita tersebut. Jadi sekarang ini cuba bayangkan seorang lelaki mahu membeli seorang wanita hamba. Maka dibolehkan baginya untuk dia melihat yakni kepada sebahagian daripada badan yakni wanita tersebut, yang mana dia memerlukan yakni untuk dia melihat yakni kepadanya. Yani biasanya bila seseorang ini misalan dia nak beli wanita hamba misalan, dan kebiasaan ni wanita hamba ini dia bekerja, betul ke tidak? Dia bekerja dalam rumah. Jadi bahagian yang perlu dilihat ini oleh seseorang itu apabila dia nak membeli ini wanita hamba, dia perlu melihat kepada tangannya sebagai misal. Dia lihat ini kepada lengannya daripada sini ini hingga ke sini misalan. Dia lihat ini wanita ini sama ada tangannya kuat ataupun tidak kuat. Yani kita boleh lihat misalan satu orang ini tangan ni bagaimana, untuk kita mengetahui yang wanita ini boleh mengangkat yakni mempunyai ini kekuatan ini misalan. Begitu juga ini dengan kakinya, ada cacat ke tidak ada cacat. Sebab kalau kadang-kadang ada orang ini ada cacat pada kakinya, tapi disebabkan dia tertutup maka ia tidak dapat ini dilihat. Maka dibolehkan ini melihat ini kepada bahagian tangannya, bahagian kakinya. Begitu juga dengan lehernya, dibolehkan. Ini apabila seorang ini nak membeli hamba yang ini sahaya. Begitu juga kalau hamba itu seorang lelaki yang ini misalan, boleh melihat ini kepada badannya selain daripada apa di antara pusat ini dengan lutut. Selepas itu ini penulis ini mengatakan fayajuzu an-nadharu ila al-mawadi' allati yahtaju ila taqlibiha. Yani dibolehkan seorang itu melihat ini kepadanya ini kepada wanita sahaya, kepada tempat-tempat yang dia memerlukan untuk melihatnya dalam maslahat untuk membeli hamba sahaya, seperti mana saya mengatakan tadi. Maka dia mengatakan fayanzuru atrafaha wa sya'raha la aurataha. Dibolehkan baginya untuk melihat kepada bahagian tangannya, atraf balik kepada tangan dan kaki. Lihat kepada bahagian tangannya, bahagian kakinya. Begitu juga kita mengatakan melihat kepada rambutnya, seperti mana penulis mengatakan, dan melihat kepada lehernya misalan. Tetapi tidak dibolehkan melihat kepada auratnya. Apakah yang dimaksudkan dengan aurat di sini? Aurat yang dimaksudkan di sini adalah apa-apa yang di antara pusat dan lutut, seperti mana disebutkan oleh Syekh Baijuri dalam hasyiah bagi Ibn Qasim. Jadi ini adalah 7 jenis penglihatan seorang lelaki kepada wanita. Apa yang penting jemaah dirahmati Allah, dan masya-Allah nasihat bagi diri saya. Yang penting adalah bagaimana kita nak mengamalkannya insya-Allah. Jadi kita harus faham ini adalah hukum ahkam yang bersangkut paut dengan penglihatan. Jadi penglihatan ini Islam meletakkan garis pandu siapa yang kita boleh lihat dan siapa yang kita tidak boleh lihat. Maka seorang muslim dia tak boleh lihat semua misalnya dia pergi kat satu tempat, dia lihat ada wanita-wanita semua yang dia nak lihat, misalnya mana perempuan cantik kat sini. Ini adalah daripada masalah ini adalah daripada masalah. Walaupun bukan kita nak mengatakan kita ini seperti malaikat, kadang-kadang kita melakukan kesilapan, tetapi dalam masa yang sama kita harus faham apa itu hak dan apa itu batil, apa itu haram dan apa itu halal, apa yang dibolehkan dalam agama, apa yang tidak dibolehkan dalam agama. Itu adalah yang paling minimum. Dan kalau sekiranya kita terjebak dalam apa-apa maksiat, maka insya-Allah kita sama-sama kita berazam, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, dan kita meletakkan keazaman insya-Allah untuk kita mengamalkan hukum ahkam
Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini semua ini menunjukkan kepada kita akan keindahan ini agama Islam. Kita lihat ini bagaimana agama Islam ini membina satu tamadun yang hebat, dan ini adalah asas ni dalam akhlak, dalam muamalat, dalam transaksi, begitu juga dalam pernikahan, dalam mahram ini dan sebagainya. Maka Islam ini meletakkan undang-undang yang sangat terperinci, dan kita tidak dapat mana-mana agama yang ada apa yang Islam menerangkan yang ini seperti yang kita mempelajari. Maka sebagai seorang muslim kita berbangga, dan yang penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, ini Allah menjadikan kita orang Islam dan memberikan ini kepada kita iman, dan kita berdoa mudah-mudahan seperti mana Allah berikan kepada kita hidayah Islam dan iman, Allah matikan kita juga dalam keadaan Islam dan iman, matikan kita dalam keadaan kita mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah ini pada hari ini kita berhenti di sini, dan pada minggu depan insya-Allah kita akan masuk kepada fasal yang seterusnya, yang mana penulis ini mengatakan di sini faslun fima la yasihun nikahu illa bihi. Maka ini adalah bab ini yang penting. Dia adalah berkenaan dengan perkara-perkara yang diwajibkan dalam melaksanakan akad pernikahan. Yakni pernikahan itu tidak akan menjadi sah tanpanya. Jadi insya-Allah kita akan membicarakan tentang rukun-rukun nikah, rukun-rukun nikah, dan begitu juga dengan syarat-syarat ini bagi setiap rukun. Bagi mereka yang sudah mempelajari kitab Miftah karangan Habib Muhammad bin Salim, maka di sana diterperincikan oleh penulis akan rukun-rukun nikah dan syarat-syarat bagi rukun nikah. Kita juga ini boleh rujuk ini kepada kitab tersebut, dan saya galakkan bagi mereka yang nak belajar bab pernikahan, maka dalam masa yang sama antum mempelajari Fathul Qarib, maka belilah ataupun rujuk yakni kitab Al-Miftah. Kitab ini Al-Miftah ini adalah kitab yang dipesankan oleh para ulama kita di Hadramaut akan kepentingan ini kitab ini bagi orang-orang yang baru memula nak mempelajari bab pernikahan, dan lebih-lebih lagi bagi mereka yang nak berkahwin. Jadi insya-Allah ini kita berhenti di sini disebabkan masa isyak pun nak masuk. Mudah-mudahan ini Allah berikan kepada kita kefahaman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.